Bismillahirrahmanirrahim. Iman itu tidak sah jika apa yang ditasdikkan itu tidak menepati syarat. Seperti orang-orang yang beriman dengan taghut, sekalipun dia beriman juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat sah iman itu ialah menepati agama Islam. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasahkan syariat nabi-nabi yang terdahulu, maka syariat nabi yang terdahulu tak boleh dipakai lagi. Begitulah juga dengan undang-undang rekaan manusia yang bercanggah dengan syariat Islam, hendaklah ditolak, hendaklah dianggap tidak betul, sesat. Yang betul ialah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya seseorang itu dia percaya kepada Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam masa yang sama dia percaya juga kepada syariat-syariat yang lain. Sama ada syariat nabi-nabi zaman dahulu Yahudi dan Kristian yang dianggap boleh dipakai, tak apa tolak syariat Islam pun. Begitulah juga dengan undang-undang rekaan manusia. Dia menganggap undang-undang rekaan manusia itu betul. Hal Islam betul juga, hal manusia buat pun betul juga. Walaupun perkara itu bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka imannya tidak sah. Tidak sah imannya, batal imannya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Surah An-Nisa ayat 51 hingga ayat 52. Maksudnya, apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada yang disembah selain daripada Allah dan taghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahawa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, nescaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Ayat ini berkait dengan golongan ahli kitab, orang-orang Yahudi yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sepatutnya mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah juga orang yang pertama beriman. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Hanya sedikit saja yang beriman. Seperti Abdullah bin Salam dan rakan-rakannya. Kebanyakannya tidak beriman. Bahkan mereka mengajuk apabila Allah melantik Rasul akhir zaman daripada bangsa Arab, tidak dari bangsa Yahudi. Pelantikan Rasul ini adalah ketentuan daripada Allah. Kita tak boleh pandang ikut kita. Allah yang menentukan siapa yang layak menjadi Rasul. Puak-puak Yahudi yang tak bersetuju dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Quran adalah mukjizat, kitab Allah Ta'ala. Dalam keadaan begitu, mereka bertemu dengan orang-orang kafir musyrikin. Dan mereka kata orang kafir musyrikin itu lebih betul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyuruh puak-puak kafir musyrikin ini lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menolong sama puak-puak yang lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menganggap mereka adalah orang-orang kafir yang tidak beriman. Dan mereka dilaknat oleh Allah. Walaupun mereka tahu Muhammad adalah Rasulullah. Dan mereka tahu akan kitab Allah. Quran adalah kitab yang sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama, mereka bersama dengan orang-orang musyrikin menentang Islam. Menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah juga mereka yang hidup di zaman kita ini, yang mengaku sebagai orang Islam, bersemayang, berpuasa, pergi ke Mekah, pergi umrah acak kali. Dalam masa yang sama, mereka bersetuju dengan undang-undang rekaan manusia. Dan mereka menyokong undang-undang itu, bersungguh pula, berjuang. Maka di mana letak iman mereka? Ini berkait dengan ayat yang kita baca. Walaupun sebab nuzulnya berkait dengan golongan ahli kitab, tetapi pengajarannya adalah umum sehingga hari kiamat. Kerana Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat. Quran itu adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Menasahkan syariat-syariat Nabi yang terdahulu, yang bercanggah dengannya. Apalagi ajaran rekaan manusia, maka lagilah bercanggah dengan syariat Islam. Apabila berlaku di zaman Tatar menguasai Baghdad, sudah diterangkan dulu, diulang sekali lagi. Kaum Tatar telah menggubal perlembagaan yang dinamakan Yasak. Perlembagaan ini diambil daripada Islam. Islam diambil juga. Diambil berajaran Yahudi, ajaran Kristian, dan akal fikiran mereka sendiri. Dicampur dan menjadi kitab yang khusus. Para ulama memberi fatwa bukan saja haram, kufur mereka yang menerima Yasak ini. Ini berlaku di zaman selepas Nabi Muhammad SAW dan zaman selepas sahabat. Maka itulah juga yang berlaku di zaman selepas penjajah. Apabila penjajah buat masuk undang-undang, ideologi dan fahaman mereka ke dalam masyarakat Islam. Ada orang Islam bukan saja percaya, berjuang mati-matian untuk menegakkan ajaran ini. Sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, pergi ke Mekah tak tinggal. Dalam masa yang sama, mereka lupa mereka telah menolak syariat yang merupakan undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang yang berkait dengan ekonomi, dengan politik, dengan jenayah, dengan macam-macam yang ada dalam Quran. Yang wajib kita beriman kepada kitab itu. Kitab Quran adalah ilmu Allah. Kitab Quran adalah kalam Allah. Nabi Muhammad SAW dilantik oleh Allah Ta'ala. Yang membawa wahyu ialah malaikat Jibril. Bila kita menolak mana-mana hukum syariat itu, bermakna menolak semua. Menolak Allah, menolak Nabi Muhammad, menolak malaikat Jibril yang dilantik oleh Allah membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang dimaksud dengan taghut? Perkataan taghut adalah sirah mubalaghah daripada taghi. Taghi, tagha, yatra, taghi yang melampaui batas. Taghut yang sangat melampaui batas. Itu taghut yang sangat melampaui batas. Yang selalu melampaui batas. Batas apa? Batas Allah Subhanahu wa taala. Batas agama Islam. Para ulama menghuraikan taghut ini ialah iblis dan syaitan. Itu taghut. Taghut juga ialah orang yang mengaku diri dia jadi Tuhan, macam Firaun. Taghut juga ialah ahli-ahli nujum yang mengaku bahawa dia tahu benda yang akan datang. Ini dalam ilmu Allah Ta'ala, itu taghut. Taghut juga ialah mana-mana kerajaan dan pemimpin yang mengadakan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dia buat undang-undang sendiri. Allah Ta'ala tidak izin. Kerana sudah ada undang-undang Allah. Dia buat undang-undang yang lain. Ini juga taghut. Melampaui batas Allah. Kerana undang-undang Allah yang ada dalam Quran, ialah sifat Allah Ta'ala. Ilmu dan kalam Allah Ta'ala. Bila dia mengadakan undang-undang yang lain, dia telah melampaui batas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang mengerjakan maksiat, seperti orang yang minum arak, dia percaya arak itu haram. Tapi dia tak boleh nak kawal hawa nafsu dia dengan minum arak juga. Dia tahu arak itu tak molek, maka dia berdosa besar. Berdosa besar. Tapi kalau dia kata arak itu bagus, molek, patutnya tak haram, maka jadi kafir. Itu sebagai contoh. Hukum hudud, hukum qisas dan ta'zir, hukum hudud dan qisas yang ada dalam Quran. Sekiranya seseorang itu dia percaya pada hukum qisas, hukum hudud dia percaya, tapi dia tak pakai dan dia tetap mengatakan undang-undang lain itu tak molek, undang-undang Allah Ta'ala molek, maka dia zalim, dia fasik, dia berdosa. Tapi dia kata undang-undang hak yang manusia buat ni molek pada undang-undang Allah Ta'ala, ataupun supaya je, maka batal iman dia. Iman dia tidak sah, iman dia tak betul. Kerana syarat iman itu mestilah mentasdikkan semua perkara yang menepati syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Surah Nisa ayat 60. Maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka nak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh. Surah Nisa ayat 60. Para ulama mengatakan, sebab turun ayat ini apabila berlakunya perbalahan di antara seorang munafik. Orang munafik ini orang yang mengaku Islam. Dia mengaku Islam tapi dia tak percaya pada Islam. Islam buat-buat, bukan Islam sungguh. Oleh kerana Islam berada dalam keadaan kuat, menang, maka dia mengaku dia Islam juga. Tapi hati dia tak percaya ke Islam. Tiba-tiba orang munafik ini berkelahi dengan seorang Yahudi dalam sesuatu perkara. Orang Yahudi ini terang-terang kafir. Tapi Yahudi ahli kitab ini dia tahu bahawa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kisah ini dibawa di hadapan Muhammad, Muhammad adalah Rasul, dia akan membicarakan dengan adil. Dengan adil. Adapun si munafik ini dia tahu dah dia tak betul. Kalau bercara depan Rasulullah, kalah dia. Maka dia ajak Yahudi ini bawa cara di hadapan Taghut, di hadapan hakim jahiliyah, pemimpin jahiliyah. Akhirnya pergi bercara depan Nabi dulu. Bila bercara depan Nabi, Nabi memenangkan si Yahudi, kerana Yahudi kok dia dalam perkara ini. Kerana Nabi adalah hakim yang adil, yang dipilih oleh Allah menjadi contoh pada orang lain. Si munafik ini tak puas hati, mengumuk tak puas hati dengan keputusan itu. Mengadu sampai Sayyidina Umar. Kisahnya terkenal. Mengadu pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, mu tak puas hati Rasulullah jadi hakim? Tak puas hati. Sayyidina Umar kata, nanti dulu. Masuk kalau Umar, Sayyidina Umar ambil. Ambil pedang, baham satu. Baham. Yahudi ni lari ketakutan. Orang Yahudi, Sayyidina Umar tak faham. Yahudi ni lari ketakutan. Mengapa Sayyidina Umar bertindak begitu? Kerana orang munafik dia sudah murtad, keluar daripada agama Islam. Murtad, keluar daripada agama Islam. Itu hukum yang layak dengan dia. Dia mengaku sebagai orang Islam, tapi dia tipu.
Di mana ayat ini menunjukkan bahawa barang siapa yang tidak percaya kepada mana-mana syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saja syariat yang berkait dengan puasa, dengan haji, dengan umrah, dengan semayang, termasuklah yang berkait dengan politik, yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan pentadbiran, yang berkait dengan pemerintahan, yang berkait dengan undang-undang antarabangsa. Semua ada dalam Quran. Hak semayang dia percaya, hak nikah dia percaya, hak makan minum dia percaya, babi tak makan. Kalau tengok babi nak mutus selalu. Tapi bila mari hukum yang berkait dengan ekonomi, dengan politik, dengan jenayah, dia tolak, dia ambil hukum yang lain. Ini dia. Termasuklah juga kita tidak boleh membezakan mana-mana hukum Allah Subhanahu wa taala. Apabila golongan murtad selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperangi oleh Abu Bakar, Abu Bakar membentuk bala tentera untuk memerangi orang-orang murtad ini. Ada orang murtad yang mengikut nabi-nabi baru, padahal tidak ada nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang murtad yang mengatakan dia tak percaya pada agama Islam. Dan di sana ada orang yang murtad mengatakan zakat tidak wajib, tapi sembahyang. Bila sahabat-sahabat Nabi yang menyertai bala tentera untuk memerangi orang murtad yang mengatakan zakat tak wajib ni, bila masuk nak serang dengan bang nak sembahyang jemaah, maka lemah bila dengar suara bang. Mereka menjadi lemah, tak tergamuk, tak sampai hati nak menyerang. Mereka yang melaungkan bang dan nak mendirikan sembahyang jemaah di masjid, lalu mereka balik ke Madinah, bertemu Sayyidina Umar tak boleh nak jawab, Uthman, Ali dan lain-lain tak boleh jawab. Akhirnya mereka bertemu Khalifah sendiri, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, Nabi SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamu as-salah wa atawu zakah wa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'uhum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Aku diperintah memerangi manusia supaya mereka mengaku tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Mereka mendirikan sembahyang dan mereka menunaikan zakat. Apabila mereka menunaikan semua perkara ini, maka terpeliharalah darah mereka dan harta benda mereka, malaikat yang hak Islam. Kata Abu Bakar, tidakkah zakat ini hak Islam yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tiba-tiba dia membatalkan hak Islam ini. Demi Allah, sekiranya mereka tidak mengeluarkan zakat, walaupun sama mahalnya tali yang mengikat unta, nescaya aku memeranginya, kata Abu Bakar. Sayyidina Umar kata, terang hati aku bila mendengar ucapan itu. Allah telah menerangkan hati Abu Bakar. Dia menjadi orang yang faham dalam perkara ini. Lalu mereka balik menyerang mereka yang mengatakan zakat tidak wajib, kerana mereka juga adalah murtad, keluar daripada agama Islam. Begitulah mana-mana mereka yang menafikan hukum-hukum yang wajib yang ada dalam Islam. Termasuklah menghina mana-mana hukum yang sunat. Hukum yang sunat pun tidak boleh, apa lagi yang wajib. Yang sunat, yang harus, yang dinyatakan oleh Islam, dia menghina. Ini bermakna dia telah membatalkan iman yang ada di dalam dirinya, walaupun hukum itu adalah sunat. Contohnya dia dengar orang bang. Dengar orang bang menyalok dah, dia kata. Orang bang dia kata menyalok, maka batal Islam dia. Batal iman dia. Pada bang adalah sunat. Bang bukannya wajib, sunat je bang tu. Tapi dia memperselakan perkara yang disunatkan oleh agama Islam, bermakna iman dia tidak sah.
menunjukkan bahawa iman itu mestilah tidak ragu terhadap semua ajaran Islam. Sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Quran, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman dan seseorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu perkara dalam urusan mereka, lalu mereka membuat pilihan yang baik. Firman Allah Ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka tidak, mereka itu tidak beriman, wahai Muhammad, sehingga mereka menghakimkan engkau dalam apa-apa perkara yang menjadi perselengkahan di kalangan mereka. Kemudian tidak ada di dalam hati mereka ragu sedikit pun dalam apa yang telah diputuskan oleh engkau, wahai Muhammad, dan mereka menyerah diri dengan sepenuh-penuhnya. Ayat yang pertama menunjukkan bahawa hukum Allah dan hukum yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah diterima secara ta'abbud, secara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh secara terpilih. Rasa nak percaya, percaya. Rasa tak mau percaya, tak percaya. Itu tidak boleh. Keputusan Allah dan Rasul mesti diterima. Kita tidak ada pilihan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua mengatakan bahawa kita tidak boleh ragu dan syak terhadap hukum-hukum yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada daripada Allah ataupun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah mereka yang tolak hadis. Mereka yang tolak hadis adalah murtad, keluar daripada agama Islam. Walaupun mereka percaya pada Quran, tapi mereka menolak hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul, kamu mesti mengambilnya. Ada satu puak yang nak pakai Quran saja, tak pakai hadis. Mereka mesti faham Allah Ta'ala menjamin diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara, dan Muhammad adalah petunjuk bagaimana nak beramal dengan Quran. Quran mengatakan wajib sembahyang, mengatakan rokok dan sujud. Tak mengatur rokok sujud dulu ke takbir dulu, tak ada. Yang menghuraikan ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang menghuraikan bagaimana nak beramal dengan Quran itu. Quran mengatakan haji itu wajib. Bagaimana nak mengerjakan haji, hak mana dulu, mana kemudian, mana amalannya. Ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bersemayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. "Khudhu anni manasikakum." Ambil daripada aku cara-cara ibadat haji kamu. Nabi Muhammad juga bernikah kahwin. Nabi Muhammad juga memerintah negara di Madinah, menjadi hakim, menjadi panglima tentera, dan menjadi ketua pentadbir. Semua diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam perkara yang ada nas, kita mesti terima. Dalam perkara yang tidak ada nas, itu kita boleh suruh pada ulama dan pemimpin untuk memikirkannya. Bagaimana nak buat perkara yang mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Ini kena faham betul-betul. Jadi iman ini sangat berkait dengan kepercayaan kepada semua syariat Islam. Bukan separuh-separuh saja. Kalau separuh, Allah Ta'ala tak terima. Firman Allah Ta'ala bergulungan ahli kitab, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ulaika alladhina ishtaru al-hayata ad-dunya bil akhirah. Wa la yukhaffaf 'anhumul 'adab. Wa la hum yunsarun." Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian lain? Maka tidak ada balasan mereka yang melakukan demikian, melainkan kerugian dengan kesetiaan hidup di dunia, kekecewaan di dunia. Di akhirat nanti dicampur ke dalam neraka.
Dan Allah Ta'ala tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Mereka itu, mereka yang beriman dengan separuh dan tolak separuh ini, ialah mereka yang menukar kehidupan akhirat dengan dunia. Tuhan sebut mereka yang mengejar kehidupan dunia, menolak kehidupan hari akhirat. Kerana akhirat ini lambat lagi, bahang dunia dulu. Ini mereka yang beriman dengan sebahagian kitab dan kumpul dengan sebahagian lain. Allah tidak meringankan azab mereka. Dan mereka tidak diberi pertolongan oleh Allah. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada kamu. Masuk agama Islam semuanya. Jangan masuk agama Islam separuh-separuh saja. Semayang masuk agama Islam. Puasa masuk agama Islam. Haji masuk agama Islam. Nikah kahwin masuk agama Islam. Makan minum masuk agama Islam. Menegara mula dah. Bila menegara, separuh ikut Islam, separuh dah. Bila merentah negara, separuh ikut Islam, separuh dah. Ini tidak boleh. Itu ikut syaitan. Allah Ta'ala mengatakan ikut syaitan. Syaitan musuh yang nyata kepada kamu. Jadi kita kena ingat bahawa iman ini mestilah percaya dengan seluruh ajaran Islam. Wallahu a'lam.